Podcast nombor 1 di Spotify ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan Ibadah Korban 2019. 3 dalam 1 korban wakaf dan juga sedekah. Dana anda akan disalurkan untuk ibadah korban wakaf Madrasah Percuma Habuan Pack, makanan untuk keluarga yang memerlukan di Sekepera. Kira macam nak cuba ni lah. Ya. Dan antara amal yang terbaik adalah untuk ini tak boleh, ini nak kena. Ya, ini harus. Dan antara amal yang terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin yang memerlukan. Alhamdulillah. Ya, Sahih Al-Bukhari. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ini kira yang part 1 ni Ustaz dah nak kena berbual lah. Belum lagi. Baru starting bro. Bagi mereka yang sedang mendengar, jangan lupa untuk dapatkan sama ada sebahagian ataupun seekor kambing ataupun sebahagian ataupun seekor lembu. Apa tadi Ustaz dah ketawa je lah. Tak boleh. Ini kan raw. Okay. Raw. Tapi ialah dalam masa yang sama juga bagi mereka yang sedang mendengar, jangan lupa untuk peluang anda melaksanakan ibadah korban betul. Bersama dengan Nur Insan di beberapa buah negara. Surprisingly, seperti mana dikatakan oleh Ustaz, antara sumbangan paling banyak datang untuk negara Somalia. Dan kami harapkan lebih banyak lagi pada hari inilah, sebab ini minggu terakhir kan, untuk ditambahkan pada jumlah korban kambing dan juga lembu di Lombok lah. Betul. Kami harapkan sedemikian. Jadi diharapkan kalau anda ingin menempah untuk mungkin atas nama arwah pun boleh, untuk menempah atas nama diri sendiri pun boleh. Tapi jangan lupa untuk menempah atas nama Allah. Masya Allah. Macam niat baiklah. Silakan sahaja di talian 8768 4688. Sekali lagi. 8768 4688. Masya Allah. 8768 4688. Itulah taliannya. Hubungi ataupun WhatsApp segera. My brothers in Islam, please donate now to Nur Insan for korban, for the sacrifice of the goats and the cow. 87684688. WhatsApp now, or go to their website www.nurinsan.sg. And don't forget, ladies and gentlemen, if you want to get goat peanuts. Apa peanuts? Kami kacang. Kami kacang bro. It's possible too. Tengoklah spesies apalah yang disediakan. Spesies apalah. Baiklah Ustaz. Baiklah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kini bersama dengan Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Yusof Saad untuk membuka tirai podcast ini dengan kata-kata hikmah dia. Dipersilakan, tafadhal Ustaz. Ayuh, syukran. On to the show, bros. Marilah kita. Sama-sama kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sahabat-sahabat dan pendengar sekalian, selamat datang dalam satu lagi ruangan Tanya NGU. Alhamdulillah. Bagi yang sedang mendengar mungkin dari institusi agama, mungkin ada juga ustaz-ustaz yang sedang mendengar kami. Lembaga-lembaga masjid. Lembaga-lembaga masjid. Mufti-mufti. Mufti kira ramai lah. Ramai. Para ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak sekalian yang sedang kira forum bro. Yang sedang mendengar. Alhamdulillah, kita hari ini bersama 3 orang panelis berbahagia daripada Morocco. Wow. Al-Ustaz Al-Fadil Khabaru Ar-Razi. Morocco. Betul tak? Kenapa? Juventus. Italy bro. Italy. Dari Italy. Al-Ustaz Al-Qamarul Razi Ronaldo. Masya Allah. Dan daripada Saudi Arabia. Wow. Kelahiran daripada Kedah. Kedah. Al-Fadil Al-Ustaz Azhar. Ana belum ustaz lagi, belum ARS. Belum lagi. Maafkan saya. Ana lebih kepada Mr. Zah. Zah dari Harvard University. Kira macam psikologi. Psikologi. Dan juga yang berbahagia, datangnya dari timur Singapura. Timur. Habis kau? Aku moderator. Dr. Al-Ustaz Yusof Saad. Alhamdulillah. Kita pada hari ini kita akan terus berbincang mengenai soalan-soalan agama yang dituntut ataupun yang diketengahkan oleh pendengar-pendengar yang dimuliakan. Kita ada satu soalan pada hari ini. Banyak soalan sebenarnya Ustaz. Soalan mengenai hati ada, mengenai solat ada, ibadah dan sebagainya. Sebelum itu, saya
nak berikan sedikit latar belakang Oh ya, silakan. NJU kita. Baik. Ramai yang bertanya, siapa? Ini NJU. Ya. Saudara, bukan besya-besya orangnya. Beliau adalah seorang yang lulusan PhD. 17 tahun bertugas dalam masjid-masjid di Singapura. Berapa banyak masjid Ustaz sebenarnya Kalau dalam 17 tahun? 3 masjid, 2 masjid, 1 masjid? Dalam 5 masjid. 5 masjid. Maksudnya 5 masjid menerima ustaz untuk membimbing jemaah-jemaah. Okey, saja nak upkan Ustaz. Saja. Antara jawatan yang pernah disandang beliau adalah pengurus masjid, imam eksekutif dakwah, mudir madrasah, mudir tadika, Alhamdulillah. pengurus perbadanan derma, dan kini saudara, seorang pengarah eksekutif Nur Insan. Beliau juga merupakan seorang naib kadi ROMM yang telah berkhidmat selama 15 tahun, Hakam Mahkamah Syariah Singapura selama 3 tahun, dan seorang Aiwa. kaunselor belia dewasa dan kaunselor perkahwinan. Inilah dia Ya. NJU kita. Inilah dia jawatan-jawatan yang pernah dijawat oleh ustaz selama 17 tahun ini. Sebelum ustaz kita nak ketengahkan soalan-soalan Ustaz saya kita pun nak tahulah tentang back in those days yang ustaz mengurus masjid tu. Apakah di antara tanggungjawab pengurusan masjid apa ustaz selalu buat Kami nak membingkai muafakat sedikit Ustaz. Masya Allah. Ya. Saya punya bingkai daripada minggu pertama sampai sekarang. Nak tahu macam mana kerja seorang pengurus masjid Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Soalan yang baik. Okey. Cara santai-santai. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, pengurus masjid ini diberi tanggungjawab untuk menguruskan seluruh menggerakkan operasi masjid. Daily operation kita daripada hari Isnin sampailah hari Ahad. 7 days a week. So kita sentiasa on standby sekiranya apa berlaku pada malam dan sebagainya. I see. Dan semuanya, everything from top to bottom kita uruskan daripada pejabat, pengurusan, penyelenggara, kebersihan. Dan kebersihan pun ada. Kita uruskan semua. Kita beri ground punya timetable, timing, terutama pada hari Jumaat. Di masa jemaah akan datang ramai untuk solat berjemaah di situ, solat Jumaat. Maka persiapan kita dengan noja, pastikan semuanya siap untuk jemaah-jemaah kita solat Jumaat dengan selesa. Itu tanggungjawab kita. Dan juga pengurusan dalam pejabat, daripada administratif, financial, finance department, welfare department, youth department, dan semua Ustaz pakai liau semua kita kena uruskan lah. Pastikan ia berjalan lancar. Dan akhirnya kita akan melaporkan semuanya kepada pengurusi setiap minggu. Pengurusi. Pada pengurusi masjid setiap minggu, pastikan ini yang kita dah buat, this is the follow up, ini yang dah buat, report dan sebagainya lah. So begitulah sekiranya pengalaman saya juga, misalnya noja tak ada. Kita ada waktu tu masjid lama noja tak ada. Jadi saya yang bersihkan masjid. Uruskan masjid, bersihkan toilet, cuci toilet dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kita jalankan amanah kita dengan sebaik-baik mungkin. Everything. Ustaz pernah azan kat masjid tu? Pernah azan. Sebab Bilal sakit ke apa, Bilal Ustaz sakit cover. tak dapat datang, kita cover. Kalau suruh azan sikit boleh Ustaz? Tak boleh. Hanya di masjid saja. Nak kena warm up warm up. Kalau dalam national team tu Ustaz, ataupun dalam Manchester United, pengurus dia memilih siapa yang akan bermain kesebelasan utama Ustaz. Sebagai pengurus masjid, Ustaz memilih Bilal dan imam tak? Macam strategik lah. Pilih juga pemilihan Ustaz. Pilih imam masjid, kita tengok pada waktu biasa aja imam Bilal kita. Cuma hari Jumaat kita akan pilih siapakah ustaz yang baiklah untuk memimpin dari segi bacaan dia. Ini semua menarik jemaah datang ke masjid kita lah. Ya, memang betul ya. Pasal mula-mula Din pernah post dekat aku. Dia masuk. Dia pernah post dekat Facebook Ustaz yang mengatakan dia telah pun disuruh oleh seorang noja masjid dijemput untuk memberikan khutbah di dalam satu masjid itu. Ramai pendengar-pendengar podcast katakan kepada beliau yang bahawa Din, kalau kau jadi imam, kita akan datang ke masjid tu.
Alhamdulillah. Jadi ada tak kriteria untuk jadi khatib ke boleh ambil sembarang Ustaz? Dia kena ada ARS lah Semua khatib ada ARS. Itu wajib lah sekarang harus ada ARS. Alhamdulillah. Dan juga khatib ni khatib yang berpengalaman, yang dah biasa, dan juga bacaan yang baik lah. Alhamdulillah. Kalau khatib sakit kaki, dia tak naik mimbar boleh tak? Tak boleh. Dia kena naik mimbar juga untuk berkhutbah tak? Kalau sakit kaki, ada tak ada kes-kes tak ada so far tak ada lah. Kalau mereka rasa tak boleh datang, lutut sakit sebagainya, mereka akan cari pengganti. Itu masih awal-awal lah. Khatib kalau tak naik mimbar, macam kita nak doa bro. Kan selalu orang cakap kalau tengah naik mimbar tu, kita tengah doa, cepat-cepat doa, jadi diangkat oleh malaikat. Ini hadis mana Ustaz saya tak tahu, tapi ni pakcik saya bilang saya lah. Pakcik siapa nama dia? Fazal Hanafi. Bagus pakcik. Dia kata kalau tengah macam Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ustaz, bila Ustaz? Sedap ni. Bagus ni. Betul. Anak muda yang baik ni. Salah. Kata salah. Okay, kita cancel aja lah. Baru tadi Ustaz nak ambil. Baru nak promote. Baik, kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang diberikan oleh pendengar-pendengar kita ramai. Banyak lagi soalan Ustaz. Mungkin lepas ni dah minggu terakhir, ramai yang akan merindukan suara NJU. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okay, baik. Mungkin Razi nak mulakan? Okay, boleh. Ya, silakan. Ustaz ni soalan yang pertama lah Ustaz ni. Tapi dalam bahasa Inggeris. Saya akan cuba translate Ustaz, sebab saya dulu English teacher. Kejap cikgu Melayu, kejap bahasa Inggeris. Tapi betul tak, dia memang English teacher. Masya-Allah. Ini Alhamdulillah. betul Zah. Betul. Apalagi kalau bedek jatuh ke dalam dosa riak tau bro. Ini betul. Baik. Ini soalan daripada seorang pendengar kita Ustaz. Ya. Salam Razi. Waalaikumsalam. Dia beri Peace salam be upon you, Razi. Ya. I have a burning question. Saya ada satu soalan yang membakar Ustaz. Alamak, kacau betul lah. Maafkan saya ya. Alamak, is disturbing me right now. And I need to know the answer. Saya perlukan jawapan. The question is untuk Ustaz NJU. Soalan untuk Ustaz NJU. I just committed a huge sin. Saya telah pun berdosa, satu dosa yang besar Ustaz. Of having premarital sex. Saya berzina For the first time and I feel so guilty about it. Saya berzina dan ini kali pertama Ustaz, dan saya rasa sangat bersalah Ustaz. My question is, how heavy is my dosa and how do I repent? Saya nak tanya Ustaz, berapa besarkah dosa saya nak dibandingkan dosa lain, dan macam mana caranya untuk saya bertaubat dan kembali ke jalan yang benar? What should I do? I was just weak at that moment. Macam mana Ustaz nak buat? Saya waktu tu saya tewas. Saya lemah Ustaz. Godaan syaitan, saya lemah, saya tewas. Thank you for addressing my issue. If this were to be brought up, I'd also like to remain anonymous, please. Also, thank you to OK Let's Go Brothers for creating this platform to share knowledge. Tafadol Ustaz. Ya. Wah, dia memang boleh take over satu word ya. Ya. Macam mana Ustaz? Keadaan sudah pun berzina dalam keadaan yang lemah. Dia tak tahu nak buat apa. Kali pertama Ustaz. Dah nak bertaubat lah kira. Satu kesalahan. Alhamdulillah. Soalan yang baik Alhamdulillah. Dia semirah padi ke macam mana Ustaz? Tu. Mentera semerah padi. Cerita piramid tu bro. Yang dia kena sula lah selasa. Semerah padi? Oh ya. Kan lagu Mentera Semerah Padi. Itu pun ada lagu dia. Itu lagu M. Nasir Ya, betul. Baik. Kira Ustaz tahu NYC Ustaz? Kenal. Ustaz kenal Zul tak? Adiknya ya. Ustaz tahu. Ya. Maafkan saya Ustaz. Saya pun berdosa ni sekarang ya Allah. Ya. Silakan Ustaz. Okey, tak apa, insya-Allah tak salah silap saya, adik M. Nasir ke abang dia pernah coach saya bola. Serius? Admiralty FC. Waktu itu saya training dengan Eddie Skandar. Zakaria Awang. Lama. Itu semua stamina gila bab satu. Ya. Stamina orang lain. Dan tu kita training dekat Fair Park. Saya memang tempat legend Ustaz. Ya, betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, okey, kita balik kepada soalan ni. Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah. Ya. Okey. Soalannya dalam bahasa Inggeris, saya jawab bahasa Melayu Boleh. Ada yang nak translate? Tak mengapa Ustaz. Ni memang podcast Melayu Ustaz. Podcast Melayu. Taib, insyaAllah. Taib, berzina.
Kerana firman Allah SWT, la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati perzinaan. Okey. Perzinaan dari segi hubungan seks dan berbagai-bagai lagi. Zina tu bukan satu word aja. Dia banyak lagi perkara yang perzinaan. Right? Jadi ini zina dalam segi seks, hubungan intim telah dilakukan sebelum pernikahan. Alhamdulillah yang bertanya nak bertaubat, semoga awak dah bertaubatlah sekarang, kerana hukum zina ni hukuman yang paling besar sekali, hukumnya besar, dosanya. Okey. Jadi kalau nak bertaubat itu kita bertaubatan nasuha. Taubatan yang bersungguh-sungguh. Janganlah kita dah bertaubat lepas tu kita buat lagi. Jadi kita mempermainkan taubat itu, insya-Allah. Jadi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah tu Maha menerima segala umat, doa-doa umatnya, dan juga pengampunan akan diberikan sekiranya kita bercepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi bertaubat itu kita insaf, kita tidak akan buat lagi, dan kita hidup seperti sekali, insya-Allah. Allah alam bisawab. Baik. Amin ya Allah. Terima kasih atas pertanyaan awal tadi. Ya, sama-sama. Dan saya teruskan dengan soalan nombor 2 ni, Ustaz. Silakan. Ini daripada seorang pendengar kita yang tak boleh dinamakan sebenarnya. Katanya, Assalamualaikum Blood OLG dan Ustaz NGU. Waalaikumsalam. Ini saya nak tanya sedikit. Saya pernah terfikir dan terbayang apa yang akan jadi kalau ajal kita dah sampai tapi kita belum lagi berhadas besar. Belum apa? Belum berhadas besar. Belum berhadas besar ataupun masih dalam hadas besar, bro? Dia cakap belum lagi berhadas besar. Okey. Ajal dah sampai, belum lagi berhadas besar. Tolong tanyakan NGU, Blood. I really need to hear this lah from Ustaz NGU himself. Terima kasih. Please jangan reveal nama aku nanti mak aku dengar kena tempeling juga aku nanti. Maknya dengar, Ustaz. Mak dia dengar OLG Alhamdulillah. Bagaimana, Ustaz? Sebelum tu penjelasan berhadas besar ni, apa maksudnya? Silakan, Ustaz. Agak saya keliru sikit tentang persoalan dia. Aku rasa masih dalam hadas besar lah, bro. Itu yang dia mungkin begitulah maksudnya. Kalau sebelum belum hadas besar, berarti dia belum mandi hadas besar agaknya. Belum mandi hadas besar. Mungkin itulah maksudnya. Okey, insyaAllah. Taib, soalan yang baik. InsyaAllah ada orang, na'udzubillah min zalik, ada orang mati dalam kemaksiatan. Ini dah berlaku banyak di depan mata kita. Right? Kematian ketika berlaku perzinaan, kematian dalam keadaan mabuk, dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita semua. Dan ala kulli hal, insya-Allah begitu juga orang yang belum sempat mandi hadas besar, insya-Allah. Dan dengan itu dalam pengurusan jenazah, kita ada mandikan jenazah. Kirakan itulah mandi hadas besar kita yang terakhir. Jadi dia bersihkan diri kita, sama juga macam mandi hadas besar caranya. Itu dalam pengurusan jenazah. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, insya-Allah Nur Insan akan buat khusus pengurusan jenazah tak lama lagi juga. Percuma juga, Ustaz. Percuma. Ini fardu kifayah, ada bayarannya. Ada bayarannya, insya-Allah. Ustaz nanti pakai bidik punya jenazah ke satu volunteer kena jadi jenazah, Ustaz? InsyaAllah kita pakai betulnya jenazah. Razi pandai berlakon, Ustaz. Dia boleh berlakon jadi jenazah. Taib, insya-Allah. Tak boleh, badan aku cutting sangat. Taib. Okey, insyaAllah itu akan berlaku nanti, mungkin sebelum Disember nanti. Informasinya semua informasi di website kita. Kita akan beritahu semua orang. Saya nak belajar, Ustaz. Alhamdulillah. Mari sama-sama datang. Boleh. Dan bayarannya tidak mahal. Ikut kemampuan kita, insyaAllah. Dan ala kulli hal, inilah dalam pengurusan jenazah tu kita mengajarkan cara-cara mandikan jenazah seperti samanya kita mandi junub. Kita bersihkan kita. Itulah yang terakhir lah. Mudah-mudahan Allah SWT menerimalah segala amal kebajikan kita, ibadah kita. Semoga dosa diampuni Allah SWT, InsyaAllah. Jadi Ustaz sendiri yang akan mengajar? Tidak, kita akan panggil orang yang ahlinya dalam pengurusan jenazah ni, insyaAllah. Baik. Ustaz, sebagai lanjutan bagi soalan pengurusan jenazah ni, Ustaz. Kalau contohnya saya business entrepreneur, Ustaz. Saya nak charge $5,000 untuk pengurusan jenazah. Saya buat dia sebagai satu
business lah. Perniagaan. Saya siapkan macam bas, saya siapkan van jenazah semua. Boleh tak saya meraih, for lack of a better word, keuntungan lah daripada pengurusan jenazah ni? Pendapat Ustaz kena ahli? Baik, bagi saya ia satu tidak jadi masalah. Kerana apa? Kita harus beli persiapan dan tersebut. Sepertinya kain kapan, kapas, barang-barang nak mandikan, persiapan bas, kunyit. Kunyit? Kena masak apa? Nak goreng ikan ke apa ni? Yang kuning apa? Pacai. Kunyit. Sorry Ustaz, saya salah. Maafkan Kita saya. jangan masak jenazah. Nasib baik Ustaz cakap pacai. Saya tadi nak cakap confidence sangat. Aku nak cakap pocai. Kata pocai. Yang sakit perut. Aku nak cakap pocai bro. Maafkan saya. InsyaAllah. Ini ilmu kita belajar bersama. InsyaAllah. Kunyit. Marah orang kunyit. Pocai obat berak lah bro. Ya. Taib, tadi masalah kenapa persiapan-persiapan tersebut juga ada perlukan kos dan sebagainya. Kita nak bayar basnya, rotex, sewa, petrol, itu semua kita kena fikirkan. Dan keuntungannya tidaklah melebih-lebih melampaui batas. Sepertinya pengurusan jenazah kita nak buat dalam bayaran berapa cik? Dalam 2,500. Kalau mahal sangat tu, 10,000 ke 10,000 ke, tak boleh jadi agak-agaklah keuntungan kita tu, pastikan kita nak apa? Nak barakah. Barakah. Kita pengurusan jenazah ni satu fardu kifayah. Jadi kifayah. Tak apa. Kira cute Ustaz. Cute. Kifayah. Fardu kifayah ni ada satu kewajipan. Kalau orang lain tak buat, kita wajib buat. I see. Sama-sama kita membantu pengurusan jenazah ni, insyaAllah. InsyaAllah. Baik Ustaz, soalan seterusnya bukan mengenai jenazah, bukan mengenai solat, tapi mengenai buang air. Ditanyakan di sini oleh seorang pendengar kita ni, nak tanya, dulu-dulu mak bapak cakap kalau ke tandas walaupun nak buang air kecil kena duduk. Ni sekarang biasalah di tempat awam, tandas awam ini ada juga slot-slot untuk berkencing secara berdiri Ustaz. Sekolah pun ada Ustaz. Siap ada letak lalat di situ. Kira macam aim. Ini kau tambah ke apa ni? Ni tambah. Memang ada lalat. Ada lalat. Dia kadang-kadang ada ladybug. Kan dia suruh kita aim, jadi tak tersasar. Marine Parade punya ladybug bro, aku tahu. Teruskan. Biar saya ralat sedikit. Tak cakap. Aku nak cakap buat ralat je. Sorry. Jadi macam mana Ustaz? Kalau orang dah ramai, saya nak terkencing, boleh tak saya berdiri? Dan saya aim dekat lalat tu betul-betul Ustaz? Macam mana hukum dia? Silakan. Okey. Alhamdulillah. Ni soalan yang sering kita hadapi Ya. Kamu orang lelaki lah. Mak saya tak bagi pakai urinal Ustaz dulu. Tak bagi. Kau jangan kencing, biasakan kencing berdiri Nak masuk cubicle, duduk. Marah. Betul. Baik, alhamdulillah. Kita lihat situasi pada keadaan sekarang. Kebanyakan tempat semua tempat kencing berdiri. Kalau yang tempat duduk kotor sangat dan sebagainya. Kita faham pasal ada yang bangsa lain suka menyangkung ke atas tu. Di tempat duduk tu kotor sangat. Jadi kita tak selesa nak kencing kat situ, buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi ni persoalannya tentang air kencing, hadas kecil untuk kencing. InsyaAllah. Baik. Okey, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita supaya duduk apabila kita buang air kecil. Ini sunnahnya. Dan Rasulullah pun ajar lagi cara duduknya macam mana. Bila jamban menyangkung ada caranya, kerana dia membantu memproses keluarnya air kencing itu lebih sempurna. Diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini dari segi kesihatan, doktor pun mengalu-alukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalau kita satunya kencing berdiri disebabkan air kencing tu tidak bersih, tidak habis kita buang, maka dia akan jadi sakit pada pudu kencing kita pundi kencing kita. Pudu raya Ustaz. Pudu raya betul. Kau spot aku saya cuma ralat je. Maafkan saya. Pudu raya itu apa Dekat KL bro. Pudu raya. Itu bas interchange lama tu. Itu yang dipanggil Pudu Raya. Okey. Teruskan. Atas dia ada hotel dulu. Tenang. Lama situ ni hotel kat atas. Sekarang dah tak ada
Ini bukan cerita sejarah KL kita kembali. Yang pasal pundi tadi Ustaz. Pundi. Jadi pundi kencing kita ni bersih. Dia keluarkan semua air kencing kita. Alhamdulillah. Yang keduanya, apabila kita kencing berdiri, takut percikan air tu kena seluar kita. Jadi bila kita seluar tu kita buat solat, dah tidak sah. Jadi di antara orang-orang yang mendapat dosa kerana solatnya tak diterima oleh Allah SWT, maka dengan itu digalakkan untuk duduk bila kita buang air kecil. Okay. Walaupun dia ada lalat kat dalam, ada ladybug, ada Spiderman pula akan datang nantilah. Jadi ini semua untuk untuk kita aim kat situ. Ini satu ajaran. Kenapa ada yang berkicau-kicau lah dan sebagainya. Ini oleh pemerintah kita, dia buat gitu supaya kita dapat mengawasi lah kebersihan dalam tandas itu, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kalau ada orang di sebelah juga sedang menunaikan tugas dia, tapi kalau kita tercui, tu tak boleh Ustaz. Macam kadang dia macam tak tahulah, macam mata kita liar macam Allah. Dah tak boleh keluar dah image tu. Macam mana? Apa dia bacaan-bacaan tak yang untuk menghapuskan ingatan kita? Tertengok Ustaz. Sebelah punya. Jangan biasa-biasakan. Tak boleh. Tak boleh. Itu salah Itu salah lah. Sebenarnya soalan ni Ustaz, saya pernah buat kajian tentang kita buang air kecil ni. Terus bapak aku pun cakap, macam mak kau marah kau. Bapak aku cakap, kau jangan dekat urinal tu, tak boleh. Nanti dia akan terkena. Kena bersipar lah. Percik. Terpercik. Tak ada bapak, betul apa? Jadi kau cuba dekat toilet rumah, nanti kau nak buang, kau nak mandi kan. Kau cuba, kau buang air kecil berdiri. Kau try. Jadi aku try lah. Okay, dengan tidak seurat benang sekalipun. Tak perlu tahu. Aku try. Okay. And when you sometimes you think buang air kecil tu, dia memang sui-sui tau bro. Dekat dalam memang tak terpercik, tapi kau akan rasa percikan sedikit-sedikit kena kau punya paha. Kau tak percik, kau try. Yes, ini memang kita tak perasan bro. Tapi bila kau fikir betul, tapi actually percikan confirm percik. Ni confirm, aku confident. Pasal kajian telah pun dibuat oleh aku. I see. Alhamdulillah. Terima kasih atas kajiannya. Alhamdulillah. Sifat berhati-hati tu perlu ada lah. Takut maaf, saya sentuh sikit, agak sensitif soalan ni. Alamak. Berkenaan dengan kencing lah. Sebab contohnya like kita membingkai muafakat balik. Masya Allah. Tak ada guna. Kadang-kadang selepas kita selesai buang air kecil kan, lepas tu kita kadang-kadang tap untuk dia habiskan menitis lah. Ada titisan-titisan akhir tu. Dan ada kalanya kita lihat secara zahirnya titisan sudah pun selesai. Kita cebok dan sebagainya. Istinja, maaf. Masya Allah. Kita gunakan kembali seluar kita bila terjalan. Oleh kerana refleks otot kita, dia terkeluar lagi setitik ke dalam seluar kita dalam zam. Macam mana tu Ustaz? Kalau kita nak solat juga lepas tu, haruskah ditukar pakaian ataupun kita ada tak cara-caranya untuk kita membersihkan dengan cepat? Macam mana ni Ustaz? Berdosa tu. Bukan pada jemaah yang lebih tua, warga emas tu ada kepayahan dalam hal ini. Macam mana? Baik, alhamdulillah. Soalan yang baik. Soalan sensitif, tapi baguslah untuk kita tahu sama. InsyaAllah saya kongsikan. Okey, itu sebab Rasulullah SAW menggalakkan kita berdehem bila kita dah buang air kecil. Berdehem macam mana tu Ustaz? Jadi dia akan keluarkan mana yang balance tu. Yes. Kau try, kau rasa. Nanti kau rasa kau punya bawah rasa. Kan? So sebab tu masa macam check dekat NS, dia suruh berdehem. Dia suruh macam cough. Yalah. Sebab tu masa nak solat Jumaat, dalam kubikel ramai orang. Barulah aku faham. Macam rasa tak bising ni pakcik-pakcik ni. Baru saya faham. Jadi kan bising bro orang. Yalah. Ada kau macam begitu juga kalau kita buang air besar. Berdehem juga. Minta maaf Ustaz. Yang tu kan ada masalah pundi ke?
Jadi nak kena check sikit. Oh yalah, dia nak kuatkan lagi. Jadi otot dia boleh bergerak lagi. Otot lah. Mungkin otot orang dah berumur tak kuat kan. Bedham tu kuat kan. Itu mungkin satu lah. Begitu juga dengan kita buang air besar. Sekiranya maaf cakap najis kita ni keras. Kita sembelit maka jangan kita teran. Kita berdeham. Jadi dia akan keluar pelan-pelan. Sikit-sikit dia keluar. Kalau kita teran, takut khawatirnya dubur kita pun terkeluar. Itu masalah selalu berlaku. Buasi Ustaz. Yes. Boleh luka juga Boleh luka. Jadi kita harus berhati-hatilah. Itu sebab ada kelebihan berdeham ni. Jangan cuba. Sini dibawakan khas kepada anda oleh Nur Insan sebenarnya dengan korban 3 dalam 1. Belum lagi mencapai sasarannya Ustaz Belum lagi. Kita masih nak lagi lebih banyak lagi kambing-kambing ataupun lembu untuk dikorbankan. Sempena dengan ibadah korban yang dilaksanakan di beberapa buah negara. Kita dah tinggal beberapa minggu, ringkas dah nak dekat berapa hari lagi untuk Hari Raya Aidiladha. Jadi tadi Razi ada tanya secara off-air Ustaz, bila cut off date untuk nak ambil order bagi kambing dan lembu ni? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kena bertanya tentang perkara ni. Kita untuk di macam contoh Lombok. Di Lombok kita akan cut off date dia sekiranya 4 hari, iaitu pada 7 hari bulan Ogos. Okey. Kita akan berangkat pada 8 ataupun 9 Ogos untuk ke Lombok. Jadi kalau yang lain-lain tu mungkin di Afrika, masih tempat-tempat tu, even the last day of Hari Haji, malam Hari Haji pun kita masih boleh open. Kita just contact orang, kita tambah lagi satu insyaAllah. Dan bagi tempat-tempat yang lain seperti di Mekah, di Somalia, tempat-tempat gini, dan juga sebagai lembu-lembunya di India dan di Kenya, di Bangladesh, di Bangladesh, ini semua atas tempahan-tempahan kita. Kalau kita tak order awal, pada akhir nanti makin lama harganya makin naik. Harganya makin naik dan makin mahal. Jadi tak serasi dengan harga yang kita jual. Jadi kita harapkan kalau boleh percepatkanlah pesan-pesan anda tu, pendaftaran tu untuk melakukan ibadah korban di mana pun tempatnya, asalkan kalau boleh lah seminggu sebelum Hari Haji tu, itulah tempahan kita yang akan ditutup insyaAllah. Baik. Jadi cepat-cepat cepat-cepatkanlah insyaAllah. Sebaik-baiknya minggu ni lah Ustaz Betul. Sebaik-baiknya minggu ni lah. Ustaz ada saranan tak tempat yang Nur Insan nak target? Adakah di Lombok ataupun tempat-tempat yang Ustaz betul nak galakkan pendengar kita untuk membelilah? Alhamdulillah kita pushkan kepada Lombok. Di Lombok, kerana di Lombok tu ada 3 tempat yang akan kita edarkan daging kita tu, terutama kepada orang-orang yang di sana, orang yang ada keperluan. Yang kedua, kejap saya tengok dia punya tempat dia. Silakan Ustaz. Okey, kita akan bagikan kepada 3 tempat, 3 kawasan yang berbeza di Lombok. Iaitu tempat yang pertama insya-Allah di pesantren yatim. Di pesantren anak-anak yatim di Lombok. Kita akan bagikan di sana. Yang kedua, Duafa Hisnul Muslim. Itu tempat juga fakir miskin. Yang ketiga, kawasan yang kita pergi pada tahun yang lalu, dalam perkampungan yang dalam sekali di Lombok Timur. Di situlah kita akan bagikan pada InsyaAllah 10 kampung ataupun lebih lagi, InsyaAllah. Tapi Lombok hanya ada kambing saja Ustaz ya? Betul, ada kambing saja. Okey, baik. Ingat dengan cut off date dia bagi mereka yang ingin menempah kambing saja di Lombok, iaitu pada 7 Ogos. 7 Ogos lah insyaAllah. Kerana Nur Insan akan membahagi-bahagikan kepada lebih kawasan, iaitu bukan satu kawasan saja tapi 3 kawasan perkampungan di Lombok. Jadi kami minta anda untuk terus memberikan bantuan khusus kepada anak-anak yatim untuk bergembira bersamalah meraihkan Aidiladha dan dapat at least dapatlah rasa daging kambing, daging kurban yang diberikan oleh anda sendirilah. Betul. Alhamdulillah. Saya difahamkan pada tahun lepas 153 ekor. 153 ekor dan buat masa ni mungkin dapat anggaran berapa peratus kita dah capai ataupun kita berapa lagi yang diperlukan ni untuk anak-anak di Lombok ni? Kita masih bawa tahap 100 lagi. Masih bawa, kita confirmkan cuba dapatkan lagi 100 ekor insya-Allah. Di Lombok. Baik, saya meminta agar yang sedang mendengar kini
sudah sedikit banyak dapat tahu tentang keadaan di Lombok dan juga di beberapa negara yang lain. Dan kita sangat mengalu-alukan untuk mereka yang sedang mendengar ini mengambil kesempatan sebab dah nak dekat dah Hari Raya Haji ni. Dan sebelum cut off date tu, laksanakanlah ibadah kurban anda bersama dengan Nur Insan. Yang senang hati saya lihat gambar-gambar yang telah pun dimuat naikkan pada tahun yang sebelumnya. Jadi sedikit gambaran bagi mereka yang nak tahu keadaan di Lombok tu, kami telah pun berkongsi di laman masing-masing. Dan juga di laman Nur Insan sendiri, anda boleh lihat di Facebook dan juga Instagram mereka. Jadi sikit banyak kalau anda tahu duit yang anda laburkan untuk kurban tu, begitulah keadaannya akan dilaksanakan pada tahun ini. Betul. Jadi apa yang unik tentang kurban kali ini yang ditawarkan oleh Nur Insan, anda akan dapat kalau dalam segi pahala, Ustaz, berlipat kali pahala, apatah lagi memberikan kegembiraan dalam ibadah kurban tersebut. Dan lepas tu tambahkan lagi Nur Insan kasih anda peluang untuk berwakaf madrasah percuma. Jadi satu kali payment tu 3 cara pahala tu anda akan dapat capai untuk tahun ini, alhamdulillah. Dan lepas tu kita tak ketepikan keluarga-keluarga yang memerlukan di Singapura. Juga anda dapat membantu bagi mereka yang berada di Singapura. Alhamdulillah, itu yang dinamakan korban wakaf sedekah 3 dalam 1. Dan mungkin korang saya pernah dapat soalan Ustaz yang mengatakan, Razi, apa ni wakaf madrasah percuma ni kira-kira macam mana ni? Saya katakan kepada mereka, Ustaz, saya tak tahu betul ke tak. Kalau salah Ustaz betulkan saya. Baik. Saya katakan wakaf ni bermakna apa? Bila kau ada korban 5 kambing contoh, dapat pahala ibadah kurban tu semestinya, insyaAllah. Wakaf madrasah percuma ni bermakna madrasah Nur Insan percuma tu, bila kau telah mewakafkan, selagi masih ada orang yang sedang belajar agama di Nur Insan tu, itulah pahala kau berjalan apabila kau dah meninggal, Ustaz. Betul. Itu recurring recurring, bro. It's recurring. Luar biasa. Jadi saya tak salah, Ustaz. Betul. Anda betul. Alhamdulillah. Tapi tak ada point Tak ada point. Ini saja je. Ya, ini niat aku nak berdakwah je lah. Tapi tak ada ARS lah. Dan mungkin kepada korang semua yang ingin membuat tempahan untuk ibadah kurban 3 dalam 1 ini bersama Nur Insan, anda boleh WhatsApp ke talian 87684688, 87684688, dan juga boleh lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg. Silakan Razi dengan soalan anda. Teruskan. Okey, Ustaz, ini soalan ni ada mungkin perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, berat ni. Ni pasal nazar Yes. Okey, terus. Boleh, Ustaz? Silakan. Okey, salam Blood OLG dan juga Ustaz Senji. Waalaikumsalam. Jika kita hajat untuk sesuatu dan maka kita solat hajat, dan jika permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pula niat untuk balas balik dengan Allah SWT, contohnya puasa sehari atau sedekah, tapi kita tak tunaikan sebaliknya, apa hukumnya, Ustaz? Ataupun kalau doa dikabulkan dan kita lupa apa niat kita untuk membalas Allah SWT, macam mana pula, Ustaz? Dan yang ketiga, solat hajat dan solat nazar, bezaannya, apa bezaannya, Ustaz? Solat hajat dengan solat nazar. Okey. Hajat dengan nazar tak sama ke? Kita dengar penjelasan NGO. Kita kan berhajat juga ni. Silakan. Teruskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan yang baik tentang perbezaan nazar. Apa itu nazar? Nazar itu sepertinya satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat untuk melakukan perjanjian tersebut haruslah terlihat. Nazar itu berlaku apabila ada faktanya. Seperti contoh, dia bernazar, kalau sekiranya anak saya lulus peperiksaan, saya akan pergi bulan. Itu satu nazar yang tidak boleh digunakan. Maka tak realistik lah. Tak realistik, tak boleh digunakan, maka tidak berlaku nazar tu, perjanjian tu. Kalau sekiranya dia kata, kalaulah anak aku ni lulus peperiksaan, akan ku korbankan seekor lembu. Di mana tak disebutkan, tapi dia akan melakukan, dan tarikhnya tidak disebutkan. Alhamdulillah, kalau dia dapat lakukan, alhamdulillah. Kalau tak dapat lakukan, maka dia harus ganti balik perjanjian itu. Adakah perjanjian itu harus diletakkan nama Allah? Maksudnya saya berniat kalau anak saya lulus dengan nama Allah, saya akan itu.
Does it count like that? Something macam that lah. Macam gitu juga boleh digunakan. Ataupun dia semua cakap aja, aku akan lakukan korbankan seekor lembu pada tahun ini kalau anak aku lulus peperiksaan. Dia letakkan tahunnya di situ. Kalau nazar kata aku letakkan korbankan seekor lembu, tapi tak tahu bila. Tidak ada tarikhnya dan sebagainya. Tapi bila dia nak buat kita tak tahu. Kalau dia meninggal akan dituntut nanti. Alright. Jadi letakkan bila dia nak lakukan tu. Contohnya akhir tahun ni, ibadah tahun korban nanti tahun depan aku akan jatuhkan seekor lembu, maka dia laksanakan. Kalau sekiranya dia tidak melaksanakan nazar itu, maka ada yang namakan itu akan kafarah untuk menggantikan perjanjian itu. Seperti contoh, kafarahnya je lah seperti memberi makan kepada 10 orang. Okey, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin kita berikan. Yang keduanya iaitu memberi pakaian 10 orang. Okey, yang ketiga membebaskan hamba sahaya yang beriman. Okey. Dan juga kalau sekiranya dia tidak dapat melakukan ketiga-tiga perkara tersebut di atas, maka dia harus dan wajib membayar dengan puasa selama 3 hari berturut-turut. Dia kena ganti dengan puasa. Itu pengertian nazar lah. Itu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama-ulama kata janganlah kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak pasti boleh buat. Dan sebagainya. Ada ulama kata kalau bagus kita buat, kenapa? Ia mengitikadkan kita melakukan ibadah. Jadi dia nak bernazar, nak korbankan seekor lembu, jadi dia nak bagikan pada fakir miskin. InsyaAllah kalau dia boleh buat. Jangan sampai dia terlupa saja. Kemudian kalau sekiranya dia dapat melakukannya, maka telah tertunailah nazarnya itu. Perjanjian dengan Allah, maka selesai. Ada karamah, ada barakahnya di situ, insyaAllah. Baik. Jadi soalan yang kedua ialah soalan yang kedua adalah hajat. Kalau doanya dikabulkan Ustaz, dan tiba-tiba saya terlupa, apa yang saya dah janji, niat saya untuk balas kepada Allah SWT ni. Apa niat saya, macam contoh apa nazar dia dulu lupa kan? Nazar dia lupa. Taib. Jadi macam mana ni? Kalau memang dia buat perjanjian dengan Allah SWT sebelum itu, tapi kalau dia lupa, dia tak tahu apa nak buat, maka baguslah dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Langsung aja. This is in my mind bro. Puasa 3 hari. Mungkin kau dah tahu jawapan dia. Tak, kena agak-agak lah bro. Tapi kita nak tanya kepada yang pasal apa? Kalau dia boleh buat yang syarat yang pertama, bagi makan 10 orang, alhamdulillah. Dia bagi. Alright. Yang kedua, dia boleh bagi pakaian pada fakir miskin, silakan, untuk 10 orang. Yang ketiga, dia boleh bebaskan hamba sahaya yang beriman, boleh, silakan. Kalau tidak boleh buat 3-3, maka puasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Di antara syarat yang pertama, kedua, 3 tu, itu balasan kafarah untuk membayar ganti balik kalau dia lupa. I see. Insan ada buat servis macam itu, Azad? Maksudnya kalau kita nak bayar kafarah ni, InsyaAllah kita boleh nazar untuk buat kambing ke korban ke apa, kita boleh buat lakukan setiap tahun insyaAllah. Kemudian yang ketiganya itu ialah perbezaan antara solat hajat dan solat nazar Ustaz. Sebelum tu Ustaz, tadi saya tertarik dengan jawapan Ustaz, membebaskan hamba saya yang beriman. Kira slave Ialah slave mana kita nak cari hamba saya sekarang Ustaz? Ni kena dululah bro. Memang tak ada lah. Ni syarat-syaratnya dahulu lah. Maid, kalau membebaskan maid tu Ustaz, boleh. adakah tu macam mana? Boleh. Bukanlah, maid lain. Sebab sekarang kalau kau nak bebaskan maid, nanti maid akan cakap, boleh bebaskan saya pak, tapi saya mau 20 juta. Kau kasih 20 juta, dia balik negeri bro. Tapi maid dah bukan slave apa. Maid pekerja lah. Pekerja, pembantu. Hamba sahaya. Ikut hadis kan kena lama. Itu zaman dulu Zaman dulu masih ada hamba sahaya kan. Baik. Kalau tak dulu hamba sahaya, ni kalau betul ataupun tidak lah, Ustaz NGU boleh betulkan. Dulu kalau peringkat hamba sahaya, kalau perempuan, tu dah boleh satu level dengan isteri bro. Kita dah boleh mengapa-apakan dia lah, tanpa ada rasa bersalah. Kira macam isteri kita lah. Wow. Betul. Betul. Itu je fakta trivia. Kira trivia. That is so interesting Ustaz. Macam kenapa zaman sekarang dah tak ada macam itu? Memanglah itu mana kira macam slavery? it's against human rights and all that what. Dulu kan
Dulu back then there was this slavery trade. Yeah. Where they take people literally from the African countries and then they import slaves to like the European countries. Yeah. So there is this slave trade that was going on. Dan negara Arab pun part of this, Ustaz, back then. Ya, betul. Zaman jahiliah lah. Zaman jahiliah. Tapi korang tahu tak siapa yang menaikkan martabat wanita? Siapa dia tadi kau cakap? Siapa? Yang menaikkan martabat wanita, bro? Islam lah. Rasulullah SAW. Wow, okay. Buat ramai yang terdiam sebenarnya. Ya, betul. Ini pasal saya dengan khutbah, Ustaz. Ya. Khutbah lama. Okay. Tadi soalan kau apa tadi? Solat hajat dengan solat solat hajat nazar. dengan solat nazar. Apa perbezaannya? Okey, insyaAllah. Fadilat solat hajat, kita berasa tenang setelah bebanan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilatnya. Yang kedua, menjadi lebih bersifat ikhlas menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, berasa yakin dengan apa yang akan berlaku. Yang keempat, permohonan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hajat tu kita berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita hajati, kita lakukannya. Jadi solat hajat ni kita boleh lakukan tengah malam, antara pukul 1 atau pukul 2-3 pagi. Dan sekiranya kalau ia solat tahajud, maka kita harus tidur dulu sunnahnya. Solat hajat tu bila anytime kita boleh buat sebenarnya. Okey. Jadi kalau untuk solat nazar, solat nazar, begitu juga kalau kita boleh buat, kita minta dengan Allah supaya apa yang diinginkan akan dikabulkan juga. Tapi nazar ini adalah seperti satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka itu ada doa-doanya dan sebagainya. InsyaAllah kalau nak lebih lanjut, maka datanglah ke Nur Insan nanti. Kita akan buat kelas modul solat ini, termasuk dengan solat-solat sunat yang mana digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nice. Aku akan lebih terang lagi insyaAllah. Baik, ini soalan berkenaan dengan doa, Ustaz. Tanya dia, salam semua. Assalamualaikum. Boleh tak tanya NGU, kita ni boleh doakan untuk orang yang bukan Islam tak? Lately dekat kerja banyak sangat dugaan. Saya kena komplain je. Sedih saya rasa. Saya nak doakan bos-bos saya lembut hati ke apa kan, tak marah-marah ni semua. Dan orang yang tak suka komplain ni semua lembut hati, tak marah-marah. Tolong tanyakan, boleh tak kita doakan sedemikian rupa untuk orang yang bukan Islam? Ke atau memang ada doa ni hanya untuk mereka yang merupakan golongan Islam saja? Bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah. Soalan yang baik Kita doakan kepada non-Muslim. Alright, non-Muslim daripada bangsa-bangsa lain, agama-agama yang lain, tidak punya masalah, insyaAllah. Taib, di sini Rasulullah SAW membolehkan untuk solat, bukan solat, untuk mendoakan kepada orang-orang yang non-Muslim. Kita ijma' oleh para ulama, di antaranya dalil hadis seperti berikut. Ya Rasulullah, seperti satu cerita ni, kabilah Daus benar-benar telah kufur dan menolak dakwah Islam. Maka doakanlah keburukan untuk mereka. Maka ada yang mengatakan, mampuslah kabilah Daus ni kerana dia kufur kepada Allah SWT. Tapi kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Maknanya doa untuk minta hidayah lah. Dan datangkanlah mereka kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis 2937 dan juga Imam Muslim. Jadi ini dibolehkan supaya mereka dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jadi masalah. Yang tidak boleh itu ialah untuk mensolatkan orang yang telah mati, yang pada kaum yang bukan Islam ni. I see. Mendoakan kebaikan dalam perkara dunia pun boleh, tak jadi masalah. Seperti mana Rasulullah SAW mendoakan kepada atas kaum Yahudi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Ini ketika waktu zaman Rasulullah tu, orang Yahudi sengaja membuat seperti orang yang bersin. Maksudnya macam mana, Ustaz? Orang bersin. Jadi orang bersin ni Rasulullah akan doakan dia. Yahdikumullah wa yuslih lakum balakum.
Jadi orang Yahudi ni mengharapkan doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang kira kalau bersin kita cakap alhamdulillah. Tapi orang cakap yarhamkallah. Yes, kita jawab balik yahdikumullah wa yuslih lakum balakum itu doanya insya-Allah. Pun boleh juga. Cuma yang tak boleh solatkan pada orang yang bukan Islam yang telah meninggal dunia. Dan cakap macam let's say kalau korang pergi songkar habis korang sembahyang tak boleh lah. Kalau nangis boleh. Nangis dapat duit bro. True. Baik. Kalau lanjutan daripada itu, kalau kita sedekah boleh sedekah untuk orang non-Muslim lah. Maksudnya ada yang minta bantuan apa boleh boleh tak ada masalah. Ada yang bertanya jugalah. Banyak yang orang Muslim kita datang minta bantuan dan sebagainya. Kita boleh dermakan pada mereka lah, insya-Allah. Tak ada masalah. Baik, satu lagi satu lagi round. Sebab kita nak ini minggu terakhir bersama dengan NG. Betul. Kami nak anda semua raih manfaat yang sepenuhnya. Sebab minggu-minggu akan datang dah nak Hari Raya Haji Ustaz. Betul. Dan Ustaz pun akan busy dengan rombongan tim Nur Insan untuk pergi ke Lombok dan banyak lagi negara. Betul. Untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi semua kambing-kambing dan lembu-lembu yang telah pun anda beli, mereka akan korbankan di sana. Jadi ini minggu terakhir kita nak cuba tanya seberapa banyak yang mungkin. Mungkin satu lagi pusingan satu lagi round lah. Sebelum kita teruskan, engkau cakap engkau macam tak berapa sihat Kaza. Yes, betul. Tapi suara kau kong tau. Iya ke bro? Ini pinjaman Allah bro. Pinjaman Husky Allah. bro, husky suara kau. Husky bro, nice to hear. Jadi macam mana Ustaz kalau sakit ni adakah dia sihat sebelum sakit Ustaz Orang turunkan sakit ni penghapus dosa Ustaz. Betul. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Semoga Allah ampunkan dosa. Amin. Baik, Yahdikumullah. Yahdikumullah balakum. Yahdikumullah wa yuslikum balakum. Aywa. Teruskan. Makin dahsyat teman-teman saya ni. Alhamdulillah. Nampak hanya dengan kelas ni. Kelas tau ni. Dah masuk 4 minggu tau. Bayangkan kalau tiap-tiap minggu, hujung minggu anak-anak anda pergi ke sekolah Nur Insan, madrasah percuma. Betul. Jadi akan dapat meningkatkan ilmu agama. Betul. Berbual pun dah boleh cakap-cakap macam khitabah. Ustaz tak ada macam dekat Nur Insan mingguan, dia macam madrasah mingguan ke apa untuk mereka yang merupakan ini. Sebab ada pertanyaan di luar podcast ni, bagaimana kalau seandainya ada soalan-soalan yang ingin diajukan, Ustaz tak ada macam sesi kan? Kalau MP kan ada meet the MP session, ada meet the NGU session ke yang mana duduk macam 1 jam 8 sampai 9 malam ke apa lepas maghrib. Ustaz datang tanya soalan je. Tapi Ustaz standby hadis lah. Hadis standby. Mana yang mungkin tak dapat dijawab pada hari tu dibawa kepada sesi yang lain. I think this would be, tak tahulah, ni sekadar idea je lah. It's a good thing bro. It's a good thing. Betul. Macam mana Ustaz? Kita tak terfikir begitu. Pasal apa? Masa dorang bekerja, masa orang yang tak sesuai lah untuk kita datang. Kalau hujung minggu mostly kebanyakan ada jemputan. Hujung minggu jemputan, ada itu, ada ini. Type. Jadi kalau kita nak buat pun, orang datang pagi kita ada madrasah. Bila ada petang kita ada kelas untuk ini, orang pun dah pergi jemputan. Lepas tu dengan family berjalan-jalan dan sebagainya. Jadi masa tu tak sesuai sangat. Ustaz Kadi lagi. Hujung minggu. Ataupun dalam website Ustaz boleh tulis Q&A NJU lah. Jadi diorang klik tanya. Ustaz ada masa, Ustaz jawab lah. Itu yang selalu kami terima dekat website kami. Dan WhatsApp daripada WhatsApp pun ada WhatsApp pun ada daripada masyarakat tanya tentang ini dan itu. InsyaAllah kita cuba menjawab sebaik mungkin, insyaAllah. Baik. Kita akan teruskan satu lagi round lah. Satu lagi round. Teruskan. Jadi bermula dengan Razi sekali lagi. Silakan. Dan diakhiri dengan ya akhi Dinur Rahim. Teruskan Raja Kamarul Zaman. Kau menzamankan aku ya. Sorry, maaf saya. Ustaz, ini soalan yang mungkin agak pendek ya. Salam OLG dan NG. Waalaikumsalam. Mak saya kata saya adalah anak durhaka Ustaz. Kalau saya tak guna duit mak saya untuk belajar. Betul ke Ustaz? Saya bukan tak nak, tapi saya tak nak susahkan mak saya. Mak saya dan saya tak suka berhutang sebenarnya. Ini Ustaz, kena dia tak nak gunakan duit mak dia. Dia tak nak susahkan mak dia. Tapi mak dia cakap dia anak durhaka kalau tak nak pakai duit mak dia. Macam gitu. Dia dah guna kad
kad mak kad dia kad dah keluarkan. Macam mana Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Susah cari mak-mak macam gini Mak suruh belajar kasih duit Mak kasih duit nak suruh belajar. Tak nak juga. Kasih Norinsan pun cantik. Biar anak-anak lain belajar. Ya, anak-anak belajar. Baik. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah, soalan yang baik. Okey, beginilah. Mungkin mak awak tu sudah punya hajat, dah punya nazar, nak tengok anda sampai ke Menara Gading. Kita belajar tu, insyaAllah. Sampai anda lulus, berjaya. Dia nak tengok anaknya, anak yang berjaya dalam pendidikan dia dan juga dalam kerjayanya. Amin. Tapi kerja yang baik, sekolah yang baik, anda akan dapat mungkin pekerjaan yang lebih baik juga. Kita tak tahu di situ, wallahualam. Baik, ala kulli hal, baguslah kalau seorang ibu tu dah siapkan fund untuk anaknya untuk belajar. Right? Susah kita dapat ibu-ibu yang macam gini. Kerana mereka selalu kata wang tu dah digunakan untuk itu, keperluan dia dan sebagainya. Okay? Dan anak tu kena kerja sendiri, part time, cari duit sekolah sendiri. Dan apabila ibu anda tu dah disiapkan duit, jadi manfaatkanlah wang itu untuk kegunaan pelajaran anda. Guna sajalah Ustaz. Guna saja. Jangan kita kata tak nak nanti sampai mak keluarkan anak durhaka. Kita tak nak satu sumpahan tu berlaku pada kita. Boleh berlaku Ustaz? Boleh berlaku. Kenapa tak boleh berlaku? Jadi kita khawatirkan ia berlaku. Selalunya mak ni pemaaf. Ibu-ibu maaf. Dia saja je menghang-hangkan dia. Dia getakkan aja. Tapi gunakanlah wang itu untuk pendidikan anda, belajar yang baik, jadi orang yang berpendidikan dan bertambahkan imannya, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan ilmu tu dapat membantu keluarga anda balik. Nanti dah kerja, bayar balik mak, insyaAllah. Dia tak salah lah untuk kita bahagikan mak kita sendiri lah Ustaz. Betul. Itu permintaan mak kita. InsyaAllah. Aku suka elip-elip kau. Bagus. Ini pasal ini nak kena belajar bro. Jadi kita nak kena mempunyai pendidikan yang tinggi. Betul. Untuk kita elip-elip dengan nak banter dengan Ustaz NGU bukan senang. Menyesal pula aku cakap. Saya dah biasa Ustaz, saya diam je. Baik. Azan Ismail, soalan terusnya. Ini soalan agak ringkas. Silakan ya kita ni katanya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. I just PM my question lah untuk NGU di sini. Assalamualaikum NGU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ia sunnah ataupun bid'ah untuk berdoa secara berjamaah? Sebab bila saya ke Arab Saudi tak sama seperti yang kita buat di sini, iaitu doa secara berjamaah. Mohon pencerahan. Barakallahu fikum Ustaz. Katanya harap dapat ditanya dalam rakaman bersama dengan NGU. Dia ialah pergi ke Arab Saudi, lihat cara mereka di sana mungkin tidak sama seperti apa yang dilakukan di sini. Mungkin 95% sama, ada 5% je perbezaan dan seumpamanya. Macam mana Ustaz? Ini Zah dengan Ustaz boleh banter ni. Tak ada lah. Aku tak ada lah. Gerau je lah. Relax lah bro. Agak sensitif je Ustaz soalan ni. Ini memang sensitif. Soalan sensitif. Saya dah tahu dah macam dia keluarkan juga soalan ni. Dia saja je tu. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soalan yang baik dan soalan yang sensitif. Okey, baik, alhamdulillah. Bila anda ni mungkin orang ni kena maybe culture shock keadaan sana berbeza dengan kita. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Mereka berpandangan yang lain tak sama seperti kita. Okey, ala kulli hal walau bagaimanapun tentang sesi angkat tangan, berdoa dan sebagainya, ia adalah satu pastinya kita berzikir lepas solat, kita baca doa lepas solat. Kalau Arab Saudi tidak, mereka dah beri salam, dah angkat kaki jalan. Tapi kita yang ahli sunnah wal jamaah ni, kita masih duduk di situ, kita berzikir, kita berselawat, kita baca doa dan sebagainya. Ini perbezaan kita lah. Baik. Jadi perbezaan mazhab dan pandangan yang berbeza daripada negeri masing-masing. Okey, dekat Rusia lain caranya, dekat Amerika lain, dekat Pakistan lain, dekat Asia pun lain. Jadi kita kat sana kita lihat ada perbezaan dengan cara kita di sini, maka biarkan saja. Okey, kalau kita bertanya-tanya pun tidak ada dapat penghujungnya.
Kenapa dia tak angkat tangan? Kita mesti angkat tangan. Kenapa dia berdoa? Kita mesti tak berdoa. Di kalangan yang saya tahu ialah sendiri kenapa solat itu adalah doa. Solat tu dah cukup doanya. Maka tak perlu baca doa lagi. Tapi kita tambahkan lagi. Dan Rasulullah SAW juga ada masa-masanya dia angkat tangan. Dia berdoa, dia angkat tangan. Sehingga kan ada riwayat mengatakan Rasulullah tu angkat tangan tinggi sehingga kan nampak ketiak dia. Ketiak dia berwarna putih kata dia lagi. Nampak kulit Rasulullah SAW. Begitu juga dengan doa-doa yang lain. Rasulullah ada angkat tangan. Waktu dia melontar jamrah, Rasulullah angkat tangan. Ketiga-tiga jamrah tu dia angkat tangan. Masya Allah. Jadi di sini juga ada katanya sunnah, ada yang katanya tidak perlu dan sebagainya. Jadi kita ikut sajalah apa yang ada di Singapura ni. Kita mengamalkan seperti mana Imam Syafi'i lakukan. Jadi kita berdoa seperti mana yang kita meminta sesuatu dengan Allah Subhanahu Taala, maka gitulah kita memohon dengan dia, kita minta doa, kita angkat tangan. Seperti mana kita manusia juga, kalau kita minta wang dengan mak kita, kita pun angkat tangan. Mak, duit. Kita hulurkan tangan kita. Begitu juga dengan doa kita dengan Allah SWT. Kita letak di situ saja, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Bagaimana? Din, mungkin ada soalan terakhir pada hari ini. Din mazhab apa, Din? Saya mazhab mufti. Baik, kita akan teruskan dan ini merupakan soalan yang terakhir Ustaz. Jadi selepas ni kita boleh tenang-tenang dan kita akan mengangkat tangan kita untuk berdoa. Mengangkat tangan dan kita mendoakan agar semua tenang-tenang hati apabila mendengar podcast kami. Ramai dengar Soalan ini dia beraku engkau dengan Ustaz. Ustaz okey? Boleh. Adakah ini derhaka pada Ustaz? Tidak perlu. Ini salam blood. Dia dengan Ustaz dah jadi blood Ustaz. Alhamdulillah. Kalau boleh tolong kasih nama samaran aku, Zack. Zack. By the way, aku ada soalan untuk NJU. Zack Zainal Aku bekerja di satu kasino di Singapura. As a security officer. Baik. Aku nak tanya apa hukum kerja dekat kasino. Adakah gaji bulanan dari titik peluh aku ni haram? Bagaimana Ustaz? Dia security saja. Dia menjaga keamanan kasino Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Taib, anda Zack, saya Y. Okay. Ustaz tahu sebelum tu kalau di antara orang-orang berbicara, mereka menggunakan Y tau. Jangan itu Y. Apa Y? Saya agak kurang faham berkenaan dengan hal ni Ustaz. Tapi inilah peredaran zaman. Ini perbualan lah bro. Ada gunakan dok. Ada yoy. Jangan itu yoy. Apa itu yoy Ustaz? Ada yang pakai jack. Bukan tu macam je. Sekarang dah G. Sekarang G. Dia ada dua tau. Satu haji, zaman-zaman mungkin yang lebih tua haji. Tapi budak-budak hip hop sekarang dah pakai jangan macam gitu G. Kira OG old timer macam-macam Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau Ustaz kita macam start, kita start. Tak lekang. Baik, silakan Ustaz. Pangkat darjat tak ada masalah. Apa saja orang nak panggil kita dengan baik, kita terima insya-Allah. Ada orang haji, orang dah pergi haji, tak panggil haji, panggil nama, tak nak toleh ini berlaku. Tak menghormati. Aku dah pergi haji tau, panggil aku haji. Ada macam gitu Ada. Okey, ala kulli hal insya-Allah. Taib, terima kasih Blood. Nampak. Taib. Okey, ginilah Blood menangkan kita dah mafhum keadaan kita, mana yang haram itu dah dijelaskan, dan juga itu yang halal pun telah dijelaskan. Yang tengah-tengah itu adalah subhat. Maka anda rasa ada pekerjaan yang lebih baik, bagaimana, pergilah tempat kerja yang lebih baik. Kadang kita dah tahu unsur-unsurnya daripada mana. Wang gaji anda itu, kita nakkan barakahnya insya-Allah. Walaupun kita gaji kecil pun barakahnya tetap ada. Insya-Allah Allah akan tambahkan lagi rezeki anda insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan
pelan-pelan lah jangan kelang kabut drastik terus besok berhenti dengar ni hari Rabu dengar, hari Khamis berhenti jangan jadi pelan-pelan cari pekerjaan yang lebih baik, insyaAllah, yang halalan thayyiban, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Taib. Saya minta maaf, saya soalan jawab yang pendek-pendek kerana soalan kita banyak kita cuba try cover mana yang patut boleh. Baik, dengan itu kita akhiri ruangan pada hari ini bagi podcast yang pertama bersama dengan Ustaz NJU kita. Dan pastinya podcast ini, saudara, dibawakan khas kepada anda oleh Nur Insan. Jangan lupa untuk lungsi laman mereka di nurinsan.sg bersebenar dengan korban 3 dalam 1. Dan apakah 3 dalam 1 ni? Merangkumi apa ni? Kongsi sikit. Baik, terima kasih Zai Ismail di atas soalannya. Kita akan memberikan pencerahan sedikit lah mengenai apakah maksudnya 3 dalam 1. 3 dalam 1 bermaksud 3 T apa je tak bermaksud korban, wakaf dengan sedekah. Bermaksud bila anda mengeluarkan wang dengan niat yang murni dan suci kerana Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nur Insan ini, wang anda akan dipecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah untuk ibadah korban. Masya Allah. Wang anda bahagian kedua tu akan diberikan untuk wakaf madrasah yang percuma ini. Dan yang terakhir, wang anda juga akan dibuat sebagai habuan pek makanan untuk keluarga yang memerlukan. Bermaksud keluarga yang susah di Pulau Temasek ini. Itulah dia 3 dalam 1. Dan bagaimana caranya untuk menampak? Bila caranya adalah anda untuk membuat tempahan untuk korban 3 dalam 1 ini, anda boleh WhatsApp ke talian 87684688. Sekali lagi 87684688. Dan juga jika anda ingin tahu lebih maklumat lanjut tentang korban ini, anda boleh lungsur laman mereka di www.nurinsan.sg.